setiap barang jualan yang dipamerkan agar ianya jelas dan juga tidak mengelirukannya para pembeli, para pengguna. Selain itu juga pedagang diingatkan untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak munasabah ke atas barangan yang dijual serta penggunaan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan ya. Dan bukan itu saja, derma dan juga syarat pembelian perlu dipamerkan dengan jelas seandainya ada, dan resit belian perlu disediakan dikeluarkan jika diminta oleh pembeli dan tidak menjual barangan tiruan ataupun cetak rupa. Ini untuk barangan kering macam baju, selendang, tudung, telekung. Kotlah ada yang nak beli telekung sebagai buah tangan nak balik kampung untuk mak ayah kan. Sebab saya rasa kan bila kita balik kampung, kita nak berjumpa mak ayah kita, selain daripada kita kirim duit kan, kita belilah buah tangan. Bukan itu yang mereka nakkan, sebagai tanda kasih sayang cinta kan. Kalau mereka pakai telekung yang kita ada, akan teringat dengan kita anaknya kan yang jauh di perantauan, nak buat macam mana kan. Itulah di hubungan ikhlas kita dengan ibu ayah kita, dengan adik-beradik kita kan, yang mana susah tu kita tolong dan sebagainya kan. Sebab hidup ni macam tu lah, ada waktu di atas, ada waktu kita di bawah ya. Jadi pada semua peniaga diingatkan untuk tidak ya, tidak mengambil kesempatan ke atas sama-sama dengan kami di Nasional FM sentiasa
menang pakej umrah untuk 2 orang bernilai RM22,000. Istimewa untuk pelanggan Petron. Sertai peraduan Petron Treats. Belanja dan menang. Bermula 12 Mac hingga 9 April. Senang je. Singgah Petron Treats. Beli barangan bernilai RM10. Kemudian, layari Facebook Messenger Petron Malaysia. Type belanja dan menang. Dan warnai isi pembelian. Sertai sekarang. Selalu pada tema. Petron, kongsikan kegembiraan dengan keharmonian. Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati, selamat petang kami ucapkannya pada semua rakan-rakan pendengar. Masuk waktu solat padu maghrib dan juga waktu berbuka puasa di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 6.26 petang. Di Labuan pada pukul 6.29 petang. Sementara di Kuching pada pukul 6.49 petang. Kini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah ya pada petang ini dengan tajuknya Memburu Ketakwaan. Ini merupakan bahagian ataupun siri akhir disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Osman Abu Bakar. Rancangan ini diterbitkan oleh Nur Azlina Nordin. Sama-sama kita dengarkan. Ya, itu di antara amalan yang perlu kita buat di bulan Ramadan ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebab itu para alim ulama di antara imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan itu sekalian
Dia boleh khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran. Kita ni bukan kata 60 kali tuan. Kalau dapat 2 kali khatam pun hebat dah tu. Kalau boleh khatam sekali pun, 1 kali pun, alhamdulillah. Nah, bukan senang tu tuan nak khatam Al-Quran 1 kali pun. Kalau tidak mujahadah tak habis. Mungkin Syawal pun. Bukan senang. Dan bagaimana membaca Al-Quran itu satu amalan yang terlalu mudah ya untuk kita laksanakan, dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebajikan. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan Allah Ta'ala gandakan 10. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim 3 huruf kali dengan 10, 30 ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran paling kurang 1 juzuk satu hari, sehari semalam 1 juzuk, berapa banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, usahakanlah diri kita untuk membaca Al-Quran ini di bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, jangan kita tinggalkan bacaan Al-Quran ini. Bertadarus Al-Quran, membaca secara peribadi, bertadarus di masjid, ya, bersama dengan para jemaah. Nah, kalau di pejabat, tadarus di pejabat. Ya, yang penting pengisian. Jadi, membaca Al-Quran, jangan tinggal baca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran selama sebulan untuk baca Al-Quran. Selepas daripada Ramadan, ya, bacaan baca Quran itu lekat kepada diri kita, dan kita boleh meneruskan bacaan Al-Quran ini pada bulan-bulan yang berseterusnya, dan yang akhir sekali menjadi satu amalan kepada kita. Ya, amalan kepada kita. Ada orang sekalian, ada pernah jumpa, dia hafiz Al-Quran. Dia setiap malam dia mesti mengulang Al-Quran 1 juzuk. Walaupun dia balik mesyuarat malam pukul 2 pagi pun, dia kata dia tak boleh tidur melainkan dia ulang 1 juzuk. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, kita bukan nak ulang 1 juzuk, nah, baca Quran Qul-Huwallah tu. Kadang-kadang tak habis Qul-Huwallah. Kita dulu yang habis. Nah, tidur tu tak ada apa masalah. Dia tak boleh tidur melainkan ulang 1 juzuk. Masya-Allah, hebat tuan ya. Hebat orang macam tu. Membaca Al-Quran, Nabi kata, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca akan Al-Quran, kata Nabi. Kerana Al-Quran datang di hari akhirat pula beri syafaat pada orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran beri syafaat, tolong dia akhirat. Kita ada baca WhatsApp 5 jam sehari baca WhatsApp. Sebab ada 200 grup punya banyak tu. Duk baca je pun, bukan dia tulis pun, tak campur pun tu tak. Duk baca yang WhatsApp. Akhirat tak boleh tolong pun. Silap-silap, hampa dosa ada. Duk ngumpat dalam tu, buat fitnah dalam tu. Al-Quran yang sepatutnya kita baca, kita tak sentuh Quran. La yamassu illa al-mutahharun. Tak boleh sentuh Al-Quran melainkan orang yang bersuci. Jadi Al-Quran suci dalam debu. Suci tak boleh sentuh, kena ada wudu. Berdebu sebab apa? Sebab lama tak sentuh Al-Quran, tak baca Al-Quran. Khatam Al-Quran tahun lepas, nah, di surau di masjid khatam, dapat kain melekat yang gajah gajah duduk tu. Lepas tu dia khatam, dia tutup terus. Tahun ni pula lah dia buka Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hidupkan lagi kita boleh baca Quran. Sedangkan sepatutnya bagi kita Al-Quran itu jadi bacaan rutin kita. Tiap-tiap hari wajib kita membaca Al-Quran. Sepatutnya begitu. Tetapi apa yang berlaku, ya, masyarakat kita tidak menjadi budaya membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu terlalu jauh daripada kita. Bagaimana Al-Quran beri syafaat kita di hari akhirat. Dan yang keempat di antara amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini,
memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW seorang pemurah. Di bulan Ramadan ini Nabi lagi-lagi pemurah. Jadi tuan-tuan sekalian, sedekah ini perlu. Nabi SAW sebut, ittaqun nar walau bisyikki tamrin, takutlah ilmu akan neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sebelah buah tamar sekali. Ya, sedekah itu penting. Dan bagaimana Nabi menyatakan ma naqasa malun min sadaqatin, tak kurang harta dengan sebab beri sedekah. Jangan kita rasa takut nak beri sedekah, takut kurang harta, takut miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wa minhu fadla. Ya Allah, syaitan menjadikan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Kamu jangan bersedekah, beri sedekah bukan duit kamu. Dan duit banyak ni boleh beli macam-macam. Kalau kamu beri sedekah, kuranglah duit kamu. Syaitan janji, takut jadi miskin. Kita percaya janji syaitan. Tak percaya hak Nabi sebut mana qasar malu bil sedekah ni. Tak kurang harta dengan sebab beri sedekah. Tengok. Jadi kena membelanjakan harta pada jalan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita belanja itulah hak kita sebenarnya. Amalan kita. Wa ma jama'tahu lil warathah. Apa yang kamu kumpul, yang kamu simpan, ya di dalam bank tu semuanya untuk waris kamu. Hak kita, hak waris. Mati kita 100,000, 200,000, 1 juta dalam bank, semuanya hak orang. Nah, pusaka. Kita tak ada dah tuan. Hak kita masuk tabung, yang kita infak, yang kita belanja, itulah hak kita sebenarnya. Tapi sayang untuk diri sendiri, tak sayang untuk orang lain. Ini tuan-tuan. Infak tuan-tuan sekalian, ya. Dan kalau boleh wajibkan diri kita infak setiap hari. Infak tu setiap hari banyak. Tak perlu banyak. Ya, tak setiap hari. Walaupun RM1, kurang. Tiap-tiap hari RM1, 30 hari baru RM30 kan. Kali kita pergi makan kat kedai berapa ratus, berapa puluh ringgit makan seorang je. Beli colik dari Ramadan mari singgah pasar Ramadan, kasih kena tepi kedai balik. Nah, ambil sikit tu berapa? RM45. Tahu colik. Bukan colik buah tu yang goreng-goreng tu. Tuyul sekor. Untuk dah 3 ekor. Lepas tu pula adalah dah RM45. Jadi sebulan baru RM30. Berkira yang RM30 yang kita infak untuk sebulan untuk diri kita. Sayang untuk diri. Berkira untuk diri sendiri. Akhir sekali simpan duit banyak-banyak, ada 15 juta, nanti kira kita. Habis duit 15 juta kena sambung pada orang lain. Orang yang kita tinggal pula bukan anak yang soleh. Bukan orang soleh. Dia ambil duit kita, dia dunia je lalu. Buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Nampak? Maka disebut fan-na'imu li ghairika wal hisabu alaih. Nikmat orang lain yang guna, hisab juga yang guna. Dan Tuhan tanya min ayna kasabah wa bima anfaqahu. Engkau mendapat daripada mana dan kamu belanja ke mana? Ini persoalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, yang di bulan yang mulia yang barakah ini dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Ya, tetapi kita nak bina kehidupan kita yang ke depan. Ya, kita tidak ada masa dah tuan-tuan. Tidak ada masa dah. Melainkan kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan waktu masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita manfaat dan kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini diberi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله
on the left. Bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus menemani kami. Selamat berbuka puasa untuk rakan-rakan umat Islam di Kota Kinabalu, di Labuan juga di Kuching ya. Baiklah, semua pejabat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontral akan menerima bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 hari Jumaat ini. Dan bantuan Aidilfitri ini disalurkan kepada semua pesara kerajaan juga, termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen ya. Cuma alhamdulillah, semoga gembira ya dengan pemberian bantuan ini untuk meringankan beban menyambut Aidilfitri tak lama saja lagi. 7 malam, ringkas akan disiarkan. Lian akan kembali selepas ini. Jiwa di mana lebaran merenungi 1000 kesalahan di halaman kenangan kita tak kulihat padam cahayanya. Ku bermohon pada Tuhan yang Esa, secubis kekuatan agar dapat ku menuju tanah ayah bunda yang jauh. Di lebaran yang ini aku sujud on the left. Take the exit on the left.
Slight right. Sambutlah satu ayat bunda, berilah kasih restu sesama. Lama sudah saatnya aku nanti di lebaran yang ini. Syukur nikmat padamu yang Esa. Ku berdoa semoga sejahtera, kita lupakan semua sengketa di hari raya. Di lebaran yang ini aku sungguh bersapi. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin buat semua pendengar-pendengar Ikhlas Nasional FM. Semoga raya tahun ini kita semua mendapat keberkatan, rahmat dan juga rezeki dari Allah SWT dan saya Azhari dan Azhari bersama. Aidilfitri diraihkan setulus hati bersama Nasional FM. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atu as-salihah. Idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba 'anha hafizathu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana In sahaja 400 meters, turn left. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Yang rindu dah sabar menanti hadirnya setahun sekali. Turn left. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalani puasa dengan pendengar Nasional FM.
In 800 meters, turn left. Turn left, then turn left. Frekuensi ceria di tempat anda. Kuantan 107.1. Turn left. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nuruddiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Malaysia mengecam tindakan Israel yang menyasarkan bangunan kedutaan Iran di Damsyik, Syria. Wisma Putra dalam satu kenyataan menyifatkan kejadian itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa dan amalan diplomatik. Malaysia menyeru agar semua pihak yang terlibat untuk mematuhi undang-undang serta menghormati premis diplomatik sebagai kawasan mutlak bagi sesebuah negara. Malaysia turut menggesa penyiasatan menyeluruh terhadap serangan itu yang mengakibatkan beberapa In kematian 200 dan meters, kecederaan. turn right. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang berjaya mematahkan cubaan menyeleweng 4,100 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM8,815. Turn right, Sebenarnya, then. SJK Your destination will be on the right. di sebuah stor di Simpang 4 hari ini, pihaknya menemukan lori bondet bermuatan tangki bebas pukal perantaraan dan 2 tangki gelongsor. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu atau syarikat terlibat. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan sebanyak 7,473 notis atas pelbagai kesalahan di seluruh negara sepanjang pelaksanaan Ops Khas Hari Raya Aidilfitri 2024 yang bermula semalam.
Pengarah kanan Bab Fasa JPJ, Datuk Lokman Jama'an berkata, sebanyak 29,760 kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa sepanjang tempoh itu. Seramai 2,000 anggota ditugaskan Jabatan Perikanan Negeri 9 JPNS telah mengambil sampel kupang dan air di perairan Port Dickson. Susulan dakwaan berlaku kes keracunan makanan melibatkan 9 orang. Timbalan pengarahnya Doreen B berkata, isu tersebut masih dalam siasatan dan menunggu